Assalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Syukur yang setinggi-tingginya pada Allah Subhanahu wa taala, izin dan limpah kurnianya pada pagi ini, alhamdulillah, pagi 15 Syakban. Kita ingat dulu pagi 15 Syakban, sebelum kita ingat hari wanita, ingat 15 Syakban dulu. Maknanya lagi 2 minggu lebih kurang kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Namun belum tentu, selagi mana belum kiamat. Allah Subhanahu wa taala pasti jemput Ramadan itu bersama-sama dengan kita, tetapi belum pasti lagi tetamunya Ramadan itu adalah kita. Jadi dalam keberkatan majlis ilmu yang diaturkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, marilah kita munajatkan wa ballighna Ramadan. Wahai Allah, dalam pada kita minta diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dulunya, berkati usia kami pada Rajab, masuk kepada sekarang Syakban, dan sampaikan usia kami kepada Ramadan. Kenapa kita disuruh meminta? Sebab bukan semuanya Allah pilih. Ada malam Ramadan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saat ini sehat walafiat, nampak ceria, senyum-senyum saja, kan kita tak tahu fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal seseorang, kita rasa macam nak minta tangguh satu saat, Allah tak pandang dah. Ataupun kita rasa putus asa dalam hidup ni, cepat-cepat matilah bagus, kan? Allah tak dengar dah. Sahabat-sahabat, muslimin muslimat, saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pengerusi majlis tadi, yang memberikan alu-aluan, semua daripada div-div kehormat barisan tertinggi sampailah kepada staf kaki tangan Hospital Pusrawi ataupun ahli keluarga, siapa sahaja yang dipilih oleh Allah untuk berada di sini. Saya tidak dapat nama yang perlu saya sebutkan, jadi saya mohon maaf. Terima kasih banyak-banyak atas jemputan yang saya sendiri sangat teruja. Saya cerita di kuliah-kuliah saya, hari Rabu saya nak ke Pusrawi, bukan nak ambil ubat ke, nak ziarah orang sakit ke, tapi nak ceramah. Jadi petang ni pula lepas Zuhur di tabung haji. Bukan nak pergi ambil duit dalam tabung haji ke apa, tapi rupa-rupanya saya baru sedar 8 Mac ini adalah Hari Wanita Sedunia. Jadi kepada seluruh wanita yang bersama-sama pada hari ini, hari-hari pun kita adalah wanita tulen. Kan, siapa wanita itu kita je yang tahu. Kan, susahnya jadi orang perempuan Islam ni ustazah. Susah ke muslimat dirahmati Allah? Cuba pandang sikit muka. Susah ke jadi orang perempuan Islam ni? Saya macam takut nak jawab sebab ada orang lelaki kat sini. Susah ke jadi orang perempuan Islam? Susah. Susah. Macam mana nak jadi wanita syurga ustazah? Susahnya jadi orang perempuan Islam ni. Sebab minta maaf sebut, kita tak tahu apa janji-janjinya Allah Subhanahu wa taala kepada wanita-wanita yang Allah lahirkan dalam Islam ini sebagai wanita. Sebab biasanya kita ini memang memusuhi sesuatu yang kita tak tahu. Contoh, ni orang hospital belaka ni kan, kenapa orang takut nak datang hospital? Sebab doktor dekat hospital ni semua kerja nak cucuk orang je. Dia tak tahu pasal apa nak kena cucuk, bagi ubat A, bagi ubat B, bagi ubat C, dia tak tahu. Kita memang biasa bermusuh dengan sesuatu yang kita tak tahu. Kalaulah semua kita ni tahu siapa wanita syurga tu, Masya Allah. Kan ada orang lelaki, saya tahu daripada bicaranya tadi adalah Al-Fadhil Ustaz belaka, Masya Allah, sangat cemburu dengan para wanita. Mudahnya untuk masuk ke syurga Allah, tetapi kenapa dalam kitab 50 wasiat Rasulullah untuk wanita, ada bab yang pertama, 50 wasiat Nabi disusun oleh para ulama kita, kitab warna pink cantik. Biasa warna pink ni orang perempuan mesti nak ambil dulu kan? Kan? Pink tak apa, jangan hitam lepas tu campur dengan pink, tak boleh. Jadi pink, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi maksud nak cerita ni, kita beritahu kepada diri kita istimewanya, tapi dalam tu Nabi SAW bagi tahu teramat ramai yang Nabi SAW diperlihatkan dalam neraka tu adalah wanita.
Wa na'udzubillah min zalik. Dia senang nak masuk, tapi senang juga nak dikeluarkan daripada syurga Allah. Jadi hari ini bila saya diberi amanah sempena Hari Wanita tentang wanita syurga, kita nak tahu siapa wanita ini. Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan penuh kemuliaan. Itulah kita. Jadi baik dia lelaki ataupun perempuan, bila Allah Subhanahu wa taala sebutkan ahsanu taqwim, sebaik-baik kejadian, jangan pernah siapa pun yang menafikan bahawa bila berdiri depan cermin kita ni ada kekurangan. Allah, kenapalah engkau ciptakan mata aku ni sepet ala-ala Korea, tak bulat ala-ala Hindustan tu ya Allah. Ada je komplain dia. Kenapalah aku ditakdirkan menjadi isteri kepada si Fulan? Kenapalah anak-anak aku demikian ya Allah? Ada je yang kita tidak syukuri. Sebenarnya kita tidak beriman kepada ayat Allah. Kamu ni adalah ahsanu taqwim, sebaik-baik kejadian. Apa yang Allah takdirkan dalam hidup kita, Allah Subhanahu wa taala tak pernah buat silap. Tak pernah melakukan perkara yang batil seperti kita. Makna yang terjadi saat ini tanggal 8 Mac 2023, ada hati yang sedang banjir dengan air mata. Cuma sebab ada program hari ini, buat-buat senyum lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Keluar juga rumah. Air mata semalam tak boleh nak dihapus lagi. Kalaulah Pusrawi tu saya punya ustazah, saya tak datang kerja dah hari ni. Nak bangkit pun tak larat, lemau. Tapi kenapa datang juga? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, beriman kepada qada dan qadar. Apa sahaja yang berlaku dalam hidup kita ni ada di Lauh Mahfuz, tertulis, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kita untuk melaluinya. Jadi wanita, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi diangkat menjadi rasul, sangat dimuliakan. Hatta bila ditanya siapa yang perlu diutamakan ya Rasulullah, 3 kali disebut ibumu, ibumu, ibumu. Ini warga hospital yang melihat bagaimana perit sukarnya seorang ibu. Seorang ibu daripada mengandung, sakit, bersalin, berparut sebahagian tubuhnya berparut sebahagian tubuhnya, terpercik darah di sana sini. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, sakit. Terkadang kita yang menguruskan mereka nak bersalin ni keluar air mata sendiri, tak sanggup. Kenapa ya sahabat-sahabat sampai begitu Allah berikan perjalanan hidup seorang wanita hanya untuk melahirkan satu nyawa. Amanah Allah Subhanahu wa taala ditumpangi rahimnya yang mulia selama 9 bulan 10 hari. Dan ternyata bila mana kita kata sakitnya 9 bulan 10 hari, susah payahnya ujian itu ini, sakit begitu begini ustazah, belum campur lagi yang suami tak bersama-sama dalam kesakitannya ketika mengandungkan zuriat suami yang sah. Sakit zahir satu hal, sakit batin satu hal. Tapi kalau kita nampak lubuk pahala yang dijanjikan, bagaimana wanita saat mengandung menahan sakit ketika bersalin, bagaimana wanita yang diuji oleh Allah mengharapkan anak itulah nanti yang bakal mengusung jenazahnya, mendoakannya, rupa-rupanya baru disusukan sekelip mata membiru. Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia tidak panjang umur, lalu meninggal di atas ribaan kita. Ini jauh lebih perit bagi seorang wanita. Dan bila anak-anaknya buat hal, ketika bapaknya kata, "Halah, awak ni tenang-tenang saja, budak remaja memanglah macam tu. Nanti bila dia dah besar macam kita, dia berubahlah." Kita daripada badan sihat walafiat bulat jadi kurus kering mengingatkan anak kita. Kan? Tapi bapaknya makin bulat saja. Kita saja sahabat-sahabat rahmat Allah kurus kering fikirkan anak. Dan lebih sakit bagi seorang ibu bukan ketika bersalin tu, tapi ketika mula diherdik oleh seorang anak. Peritnya itu luar biasa. Tak ada sakit yang paling sakit ustazah. Kita sakit mengandungkan, melahirkan dia, masih ada ubatnya lagi. Tapi sakit ketika diherdik, dicerca oleh anak sendiri, ini satu sakit yang sangat-sangat tak boleh dilupakan. Jadi ibu, anda dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila disebutkan wanita ini diciptakan daripada tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam, ramai kita yang tak faham. Pahal pula tulang rusuk.
Yang bengkok, sahabat-sahabat dirahmati Allah, digambarkan kalau kita nak masukkan satu kayu panjang ke dalam stor, mudahnya urusan. Tolak je ke dalam. Tapi kalau kayu yang bengkok, payahnya kita nak selit ke sana sini dengan keadaan stor yang dah padat dengan barang. Cukup berhati-hati, susahnya. Jadi lelaki-lelaki qawwam yang Allah sebutkan dalam Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tanggungjawabnya begitu besar untuk melindungi para wanita, untuk mengasihi para wanita. Dan wanita-wanita inilah yang menjadi asbab lahirnya lelaki-lelaki di atas muka bumi Allah. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, apalagi yang kita tidak bersyukur menjadi wanita. Sebelum lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanita dipijak-pijak. Lahirnya anak perempuan daripada rahim mana-mana wanita Mekah zaman jahiliyah saat itu akan merah padam menghitam muka seorang suami. Kerana malu nak bagi tahu ke orang kampung ni, isteri aku bersalin keluar anak perempuan. Dia tak mau bagi tahu ke orang kampung. Hatta sejahat-jahat mereka, ada yang cepat-cepat menggalikan tanah, minta maaf dalam keadaan bahasa yang sangat kasar, disuruh bukakan celah kangkangnya, minta maaf untuk mengeluarkan anak. Kalau kelihatan jantinanya adalah perempuan, terus dikambus dengan tanah. Tapi kalau yang keluar itu cara berpakaian kita, cara bersolek kita, cara bercakap kita, cara kita bermuamalah, berhubung dengan mana-mana perempuan ataupun lelaki atas dunia, jangan melampaui. Maknanya kehidupan orang yang sudah ada agama ni jauh jahiliyah daripada golongan jahiliyah yang dahulu. Kerana apa? Kerana tidak mengikut apa yang Allah perintahkan. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita dipilih oleh Allah untuk menjadi wanita. Wanita yang di TV Al-Hijrah, satu ketika saya diberi satu amanah berpuluh episod bersama ustazah-ustazah lain untuk membicarakan tentang wanita syurga. Diulang-ulang sampai sekarang. Ada beberapa nama wanita-wanita yang dijamin syurga, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, confirm ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menghafal satu nama demi satu nama yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh pertama seperti Khadijah Al-Kubra, Sayyidatina Khadijah, isteri tercinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak berkahwin dengan mana-mana wanita ketika bersama-sama dengan Khadijah Al-Kubra. Kerana apa? Luar biasa taat, setia dan cintanya Khadijah. Dalam pangkatnya yang begitu tinggi, hartanya dimiliki oleh Khadijah, 1/3 kekayaan kota Mekah adalah milik Khadijah. Tak pernah Khadijah ditinggalkan dalam perbincangan-perbincangan perniagaan yang besar. Kalau kita hari ini ada urusan seminar, bisnes dan sebagainya, Khadijah tak pernah ditinggalkan oleh lelaki-lelaki bisnesmen hebat di kota Mekah. Maknanya Khadijah punya ilmu perniagaan ni luar biasa. Tapi dalam pada Khadijah pernah menjadi balu, Khadijah pernah menjadi janda, tak pernah merendahkan dirinya di hadapan mana-mana lelaki yang cuba untuk mengganggu kehidupannya. Sebab Khadijah sangat menjaga maruah dirinya. Subhanallah, dalam keadaan begitu popular, bangsawan, hartawan, jelitawan, ini Khadijah tak pernah menjual dirinya supaya dipandang dengan diratah oleh mana-mana lelaki. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, hari ini sempena hari wanita, kita berbicara tentang wanita syurga. Saya terkenang, saya membentuk soalan, rupa-rupanya dalam buku tu ada 52 soal jawab. Bab yang terakhir baru menjawab kepada soalan wanita dunia atau bidadari syurga, mana yang lebih utama. Ada satu seminar wanita syurga di Seremban, saya dipanggil untuk tajuk ini. Ada meja VIP, baca tajuk kat depan, mana yang lebih utama, wanita dunia atau bidadari syurga. Maka mereka bersembang sama mereka, mestilah bidadari syurga, mestilah bidadari syurga yang utama. Semua kita nak jadi bidadari syurga, kan? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebenarnya jawapannya adalah kita jauh lebih utama. Sebab bila wanita dunia dimasukkan ke dalam syurga, memang mereka yang diciptakan oleh Allah menjadi bidadari
di dalam syurga bersembang bertanya kepada orang yang daripada dunia dimasukkan ke dalam syurga. Apa yang menjadi sebab engkau dimasukkan ke dalam syurga? Aku bertahan dengan sabar sampai ke mati aku. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, diuji dengan suami yang begitu, diuji dengan anak-anak yang begini, diuji dengan fasa kehidupan yang terlalu banyak, bikin aku keluar air mata. Macam-macam dia mengadu kepada bidadari syurga. Lalu bidadari syurga akan mengalirkan air mata buat pertama kali. Kenapa bidadari syurga mengalirkan air mata bila melihat wanita dunia dijemput ke dalam syurga? Aku menjadi penghuni syurga kerana Allah pilih aku menjadi penghuni yang memang duduk di dalam syurga ni. Tapi wanita-wanita dunia nak masuk ke dalam syurga, betapa hebat ujian yang sampai kepada mereka. Mereka sabar sampai mati. Mereka bermujahadah dalam kehidupannya. Mereka tidak pernah lekang zikir menyebut nama Allah dalam resah gelisahnya. Masya Allah. Maka banyak para alim ulama membahaskan bagaimana nak jadi wanita syurga yang paling mudah dijemput masuk ke dalam syurga. Hentikan lisan daripada segala keluh kesah. Hentikan lisan daripada segala keluh kesah. Ya Allah, bila kita bermuhasabah diri, banyaknya dalam seluruh fasa kehidupan ini, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, yang kita tidak bersyukur dalam nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kita tidak pernah berterima kasih kerana nanti ada kehidupan orang-orang di dalam syurga yang tersenyum riang, dicemburui oleh penghuni neraka. Bagaimana mereka boleh berehat tersenyum dengan penuh nikmat? Apa rahsia mereka dimasukkan ke dalam syurga? Apa rahsia mereka dimasukkan ke dalam syurga? Lalu jawapannya, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, kerana mereka dulu diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan air mata, tangis, menangis, tetapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, mereka redha dengan apa yang Allah beri. Sama penghuni syurga diberi ujian, redha. Penghuni neraka juga diberi ujian, tapi dalam redanya itulah ada tapi. Sahabat-sahabat, saya redha Ustazah, tapi kan, ni dekat hospital ni mesti ramai isteri yang temankan suami, anak-anak yang tengok ibu dan ayahnya bertarung nyawa. Bila dinasihat oleh doktor, misi-misi, sabar puan, kita terima dengan redha. Yalah doktor, saya redha, tapi itu biasa dengar sahabat-sahabat Allah. Jadi bila ada tapi tu, belum cukup redha untuk kita menjadi penghuni syurga Allah. Jadi para wanita, hari ini kita bukan bicara tentang siapa-siapa. Kita bicara tentang diri kita yang nak dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Di tangan saya ada satu kitab Penawar Bagi Hati. Versi yang paling saya suka baca di peringkat awal ni adalah cerita tentang syurga. Sebab kita bicara tentang wanita syurga. Kenapa nak kejar sangat syurga tu Ustazah? Betul ke akan berlaku nanti kehidupan di dalam syurga? Kalau kita beriman kepada rukun iman yang 6, beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sampai kita beriman kepada qada dan qadar. Apa sahaja yang Allah tentukan dalam kehidupan kita ini sebenarnya adalah satu poin, satu cara untuk Allah jadikan itu jambatan paling utama masuk ke dalam syurga Allah. Jadi kita hari ini berbicara tentang syurga. Ustazah hari ini daripada pagi sampai ke petang bicara tentang syurga semata-mata. Jadi layakkah kita ini syurga? Sebab tu kalau orang mengenal syurga Allah Subhanahu wa taala, dia tak terpesona dengan nikmat dunia yang tertangguh untuknya. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, dalam suratul Waqiah ayat 32 hingga 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Wa fakihah, dan buah-buahan, katsirah, yang sangat banyak. Jadi kita mak-mak kan, jangan tak sembahyang. Nanti kalau tak sembahyang tak masuk syurga. Anak-anak kita tanya, kenapa nak kena masuk syurga ibu? Ada apa dalam syurga tu?
Kita baru ni ada viral dekat satu TikTok apa budak Kedah cakap sahabat rahmat Allah. Kan ada apa dalam syurga? Ottoman ada tak? Bukan setakat Ottoman macam-macam ada dalam syurga tu. Suka dengar dia cakap. Jadi kita nak sebut macam itulah kita bagi faham anak-anak kecil kita. Tapi kalau kita bagi faham melalui ayat Allah, orang kecil, orang besar, orang tua semua boleh terima. Tapi mereka akan menempelak semula. Ada buah je ibu dalam syurga. Ibu beli kat Giant tu pun banyak buah. Kenapa sibuk-sibuk nak masuk syurga? Sayang, kalau ibu beli buah menggunakan duit, kena bekerja dulu, usahakan dulu cari duit tu. Beli nak pergi cashier bayar, balik ke rumah kena basuh dulu, kena kupas dulu. Ibu dah letak, dah siap potong atas meja tu baru kamu makan kan? Itu pun nak suruh ibu suap. Tapi dalam syurga, kita teringin buah apa sahaja. Masih berada di atas pokok. Tetapi kita teringin nak makan buah apa. Pokok itu yang bergantungan, bergayutan buah yang kita inginkan itu akan mencari. Mana Muzayyanah Abdullah yang teringin akan aku? Datang buah itu kepada kita. Kita tak payah cari dia. Kita sedang berehat, bersandaran di atas pelaminan yang indah. Sedang baring atau sedang duduk, rehatnya si ahli syurga. Pohon tu akan tunduk kepada kita. Kat mana mulut yang nak disuapkan? Kita makanlah berapa banyak, tak sakit perut ke Ustazah? Tak sakit perut. Tak rasa nak buang ayak ke Ustazah? Tandas pun tak ada kat sana. Tak ada orang buang najis dalam syurga. Subhanallah, kalau kita cerita nikmat syurga ni kepada anak-anak kita, bapak dia pun tumpang dengar sekali ibu-ibu dirahmati Allah. Sebab kita rasa nikmat sampai begitu. Kat dunia ni apa pun kena usahakan. Tapi di sana kita tengah memetik menunggu hasilnya sahaja. La maqtu'atin wa la mamnu'ah, yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya. Bagaimana ayah kita Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan daripada syurga tempat berehat yang penuh nikmat, hanya semata-mata katanya Allah Subhanahu wa taala, jangan dekati pohon ini. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, dalam membentuk syurga di dalam rumah kita, terkadang pasangan kita seorang yang taat kepada Allah, tapi kita pula yang tidak taat. Begitu jugalah sebaliknya. Susahnya Ustazah, kita nak agama tapi suami kita tak nak. Suami kata, Ustazah, saya dah didik dah isteri saya supaya hidup dalam agama, tapi mereka yang melawan. Susah kita nak jumpa yang sepasang tu adalah orang yang taat. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, yang dilarang kepada Nabi Adam, gagal iblis untuk masuk meracuni minda Nabi Adam, diganggunya sang isteri Siti Hawa. Jadi rumah tangga Islam harus bersama-sama. Bila mana kita tidak bersama-sama, muslimin muslimat dirahmati Allah, Allah uji kita dengan pasangan. Jangan berkeluh kesah dulu. Sebab kalau kita nak membawa agama dalam rumah tangga kita, teruskan sampai ke tarikh kematian kita. Kalau dia tak mau Ustazah, biasa saja dalam kehidupan para rasul sebelum ini. Nabi Nuh alaihissalam, siapa yang dia tidak dakwahkan? Termasuklah sudah pasti isteri dan anak-anaknya dulu. Tetapi dalam ramai-ramai yang mengikut Nabi Nuh naik ke bahtera, antara yang sanggup ditinggalkan tak mau mengikut dakwahnya Nabi Nabi Nuh alaihissalam adalah isteri dan anaknya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita rasa kita macam menari pincang sebab kita seorang nak bawa keluarga kita ke dalam syurganya Allah, teruskan. Allah tidak pernah buta, Allah tidak pernah tuli. Menari sebelah kaki pun bagi orang yang memang ditakdirkan hidup sebelah kaki, Allah pasti beri rentak yang indah kepadanya. Jadi Masya Allah, tabarakallah, bila kita melayani rumah tangga ini dengan mencari redanya Allah, dia pasti akan bernatijah syurga. Kalau kita menunggu pasangan kita untuk baik, kita takut dalam tunggu, menunggu sama ada kita atau dia akan mati dalam keadaan yang tidak merebut syurganya Allah. Jadi hari ini apa sahaja ujian yang datang dalam hidup kita, kita serahkan bulat-bulat kepada Allah, kita lalui. Kalau kita tak menerima, hari ini saya berceramah di hospital. Saya teringat satu hari saya berceramah di penjara. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, ada orang yang pakaiannya seluar putih, baju pink, baju hijau,
ada yang baju purple, ada yang baju merah. Saya kata kenapa kelompok ni baju macam ni, kelompok ni baju macam ni? Kalau yang baju purple itu Ustazah memang banduan yang tidak akan balik ke rumah. Dia tengah menunggu hukuman mati. Jadi bayangkan, dia dah tahu dah sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, dia takkan balik bertemu keluarganya. Tapi bila kita sempat bersembang dengan mereka, saya sangat belajar sesuatu. Ada di kalangan mereka yang bersyukur. Syukur Ustazah saya diletak dalam ni. Saya dapat sambung belajar, saya dapat solat berjemaah, banyak waktu, saya dapat hadir kelas agama. Saya kata aku tak faham, duduk dalam tembok besi, tembok batu, sahabat-sahabat rahmat Allah masih reti bersyukur kepada Allah. Mereka melalui kehidupan, menanti dengan sabar untuk dibebaskan. Mereka manfaatkan kehidupan 24 jam mereka di sana. Tapi ada orang yang datang, angkat tangan tanya soalan, kenapa mesti saya yang diletak dalam ni? Padahal bukan kesalahan saya. Kan dalam bicara tempoh hari Ustazah, sebenarnya saya ni kena aniaya. Yang buat kerja letak dadah dalam rumah saya itu adalah ex-boyfriend saya dulu. Tapi tak ada bukti pada dia, saya yang dia masukkan dalam penjara. Jadi luahan-luahan jiwa mereka sahabat, akhirnya mereka ini semakin bermasalah duduk di dalam. Belajarlah kita sesuatu para wanita. Bila kita menerima apa yang Allah berikan dalam hidup kita ini sebagai takdir yang Allah tahu kau mampu wahai wanita. Suami begini, anak-anak begini, pekerjaan begini, kehidupan yang begini Allah berikan. Ini adalah jalan paling mudah menjadi jambatan kita untuk ke syurga Allah. Jadi matlamat kita untuk menjadi wanita syurga, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tolong pertama tadabbur Quran dulu. Mengaji Al-Quran, jangan tidak mengkaji. Sebab Quran ini satu huruf bercantum kepada satu huruf, menjadi satu kalimah, menjadi satu ayat, yang mana satu hurufnya bukan 10 pahala sahaja, bahkan boleh digandakan lagi, apatah lagi menjelang bulan Ramadan. Saya faham sahabat-sahabat saya yang bertugas di hospital sangat sibuk. Kalau nurse tu mengadu dekat Ustazah, hari ni Ustazah nak tarawih macam mana? Sebab dulu mula-mula saya habis belajar, sahabat-sahabat mula-mula kahwin dululah saya duduk di Keramat. Saya dijemput untuk menjadi imam tarawih 2 tahun ke 3 tahun kepada rumah kaki tangan hospital KL lah, yang duduk dekat menara-menara tu. Kan mereka duduk tu, ramai yang duduk, 200 orang lebih rasanya. Okay, tapi nak dapat 20 orang satu malam yang duduk belakang saya. Tapi mereka siapkan, ada imam tarawih datang untuk muslimat bersolat tarawih di situ. Jadi ustaz akan pergi bertugas imam di surau masjid. Ustazah akan ke situ setiap malam bulan Ramadan. Jadi Masya Allah, yang istiqamah setiap malam, kalau dia memang kerja siang, malam dia ada, nanti dia mengadulah, ya Allah Ustazah hari ni berapa belas jam berdiri saja, memang tak ada rehat langsung. Tapi dia masih boleh duduk dalam saf solat tarawih. Tetapi mana yang ramai-ramai lagi? Ini Ramadan yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala gandaan pahala luar biasa. Terkadang saya balik bawa kereta ni malam-malam menangis. Ya Allah Tuhan, kau syurgakan mereka ya Allah. Bukan mudah bermujahadah. Seorang wanita kerja daripada pagi sampai petang, keletihan, kepenatan, sahabat-sahabat, kumpul duit, mana yang bujang nak hantar balik kampung, mana yang dah berkahwin tinggalkan suami, anak-anak berpisah seketika, bukan mudah. Dan mereka tiba bulan Ramadan tidak menafikan diri mereka untuk menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya dalam bulan Ramadan ada solat sunat tarawih. Imam dijemput datang dengan susah payah, Ustazah boleh datang, takkan kami tak boleh datang. Tinggal nak keluar pintu je Ustazah. Jadi Masya Allah, mereka duduk tak sampai 20 orang di belakang Ustazah. Jadi sahabat-sahabat, kalau kita tak mampu lakukannya di masjid surau berjamaah, tolong calon-calon wanita syurga sekalian, untuk kita jangan ada malam tanpa tarawih setiap malam bermula Ramadan kali ini. Sebab kita tak tahu entah sampai bila Ramadan ini, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita akan dapat bersama-sama dengannya. Kemudian Quran, makcik-makcik yang pencen kat masjid sibuk nak khatam Quran 30 juzuk. Nanti dapat tudung, baju sama, bunga telur kan, itulah tiap-tiap tahun. Mujur ada 2 tahun PKP, cuti sekejap bunga telur tu kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita yang tak ada masa ni, tolong jangan ada hari tanpa Al-Quran. Jangan ada hari tanpa Al-Quran.
sahabat-sahabat. Okey, buku yang diedarkan ini bertajuk Berdamailah dengan Takdir. Saya suka kongsi kerana sahabat-sahabat, sebut saja pun dah cukup lapang dada. Berdamai dengan takdir. Tapi sangat sesuai untuk kita hadiahkan kepada pesakit, orang-orang yang ditimpa musibah. Jadi bila saya nampak Hospital Pusrawi jemput, saya bawa satu kotak, siapa saja hatta misi-misi yang ada bersama saya ni, tolong panjang-panjangkan kepada pesakit-pesakit yang ada di ward-ward hospital. Masya Allah, doakan sahabat-sahabat la tahzan saya, insya Allah dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki oleh Allah. Okay, sebab kita nak sebarkan kalau boleh kepada semua orang yang diuji dengan sakit. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, seorang wanita yang nak sampai ke bulan Ramadan pilihan Allah ni bukan saja tarawihnya kita susun atur sahabat-sahabat. Qurannya jangan ada hari tanpa Al-Quran. Kemudian sahabat-sahabat dirahmati Allah, jadikan hari-hari kita adalah hari untuk bersedekah. Bukan susah mana nak bersedekah. Kalau wanita-wanita yang haid dalam bulan Ramadan, tak perlu kita sampai mengambil pil tahan haid untuk membolehkan kita berramadan tanpa ada cuti-cutinya. Lalui sahaja secara normal. Sebab haid itu Allah yang beri. Allah bagi cuti. Tapi jangan lepas habis Ramadan kita tidak qada apa yang kita telah tinggalkan tempoh hari. Jadi kita berpuasa seperti biasa. Wanita-wanita yang haid berehat daripada puasa. Jom kita mulai tahun ni warga Pusrawi, mana-mana yang jadual haid tu macam sama. Doktor terlibat sama, misi terlibat sama, ada pesakit. Saya sebenarnya walaupun sakit duduk ward ni boleh je puasa. Tapi sebab saya ABC, contoh, jom join kami sekali. Join apa tu? Setiap orang mesti ada target ketika Allah cutikan dalam bulan Ramadan, dia memberi makan orang yang berbuka puasa. Biar seorang, biar hanya air mineral. Kita letakkan 3 biji kurma, hantar dekat guard kita ke, dekat cleaner kita ke, dekat siapa-siapa saja yang kita tahu mereka berpuasa. Kita seperti memujuk rayu. Akak kan kerja malam, akak tak boleh keluar nanti waktu maghrib. Akak minum air saya bagi ni. Ni yang mampu saya bagi ke akak. Makasih, akak baru terfikir nak buka puasa dengan apa nanti. Dia minum seteguk air yang kita bagi ni, lalu dekat tekak dia. Wanita yang haid, hari itu kita tak berpuasa, tapi Allah bagi pahala orang yang berpuasa. Tanpa merugikan orang yang berpuasa itu. Mana Aci, kau dah ambil pahala aku ni? Mana Aci, kau ambil pahala aku ni? Tak. Pahala dia tetap dapat. Tapi kita yang beri makan orang berbuka puasa, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bertambah pula lagi, nanti lepas Ramadan, kita qada puasa kita. Subhanallah, wanita memang mudah nak dapat pahala. Tetapi sahabat-sahabat bila cuti, sahur dah tak bangkit. Abang semua dah ada atas meja dah tu. Abang tengok anak-anak sahur. Awak tak turun ke? Dah bukan nak puasa. Awak je lah sahur dengan anak-anak. Okey, rugi. Sebab apa rugi? Waktu sahur Allah kosongkan malaikat, Allah turunkan mereka ke muka bumi untuk mendampingi orang-orang yang sedang bersahur. Kita uzur, tak nak makan sebab nanti kita boleh bersarapan nyorok-nyorok daripada anak kita. Tapi saat mereka makan, lisan kita tak berhenti. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Orang yang beristighfar waktu sahur, dia sangat hampir dengan Allah. Pandang suami kita macam geram, kecil besar, kecil besar, kecil besar, kan sahabat-sahabat. Kita doa masa tengah sahur tu. Ya Allah, kau lembutkanlah hatinya, ya Allah. Kau jadikanlah lelaki soleh, ya Allah. Bantu aku, ya Allah, bagaimana untuk mengajak dia solat awal waktu, ya Allah. Contoh bercakap. Kenapa yang lain macam dia mata kecil besar, kecil besar. Ada doa di waktu sahur, lisan sedang beristighfar. Nampak pula anak kita yang ngantuk, ya Allah, tahun ni dia nak SPM, ya Allah, tolonglah, mudahkan urusan dia, ya Allah. Terangkan hatinya, mudahkan untuk menerima ilmu. Waktu kita ABC, lisan beristighfar, waktu mustajab doa, rugi yang tak bangun pada waktu sahur walaupun ABC. Kita kan calon wanita syurga. Ini mujahadahnya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau kita tak turun makan, tak pergi ke meja makan bersama anak-anak pun, nanti ada je ibu-ibu, kakak ambil ayam adik, ada je kan. Memang kena kacau lah kita sebagai mak ni. Jadi baik kita duduk dengan mereka, niatkan ibadah.
kesilapan para wanita, minta maaf kerana kejahilannya tanpa ilmu. Mereka tidak iringi kegiatan-kegiatan baik mereka ini dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Kita buat apa je sahabat-sahabat, niat. Ya Allah, aku tak puasa tapi aku niat temankan keluarga aku makan sahur ni. Ya Allah, aku dapat berdoa, mudah-mudahan waktu doanya aku saat mustajab ini Engkau angkat ke langit Engkau ya Allah. Ni kita tahu bahawa itu adalah waktu mustajab doa. Walaupun kita tak boleh bertahajud, kita tak berniat untuk berpuasa pada hari itu, kita dapat pahala. Subhanallah, mudah. Kita masak siap untuk berbuka puasa tanpa menjerit-jerit. Orang yang bekerja lagilah letih, balik tak sempat nak masak, sahabat-sahabat sangkut jam lagi, singgah bazar Ramadan, kan, baru nak ambil makanan itu ini sampai rumah basi pula, contoh. Macam-macam dugaan. Masa itulah kita punya level marah ni tercabar. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila dalam Ramadan kita mampu mengawal marah kita, cakap mulut kita yang jahat-jahat ni, insya-Allah niatkan juga, ya Allah jangan bulan Ramadan je aku mampu mengawal marah. Jangan bulan Ramadan je ya Allah aku nak jadi orang baik ni selama-lamanya sampai aku dimasukkan ke dalam syurga-Nya Allah. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, kalau kita diberi contoh oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan Siti Khadijah Al-Kubra. Siapa beliau ini? Kalau ada di kalangan kita yang bernasib sebagai balu sekarang, bertakdir sebagai janda, anda tidak pernah hina. Kerananya Allah yang mentakdirkan situasi diri kita hari ini berada dalam title begitu. Tapi jangan menghinakan diri. Ustazah, sejak saya jadi janda ni, orang kata saya nak ngorak laki orang semua. Akak buat ke tak Ustazah? Orang fitnah je. Teruskan dengan kehidupan wanita salihah. Orang boleh bercakap macam-macam. Sayyidatina Khadijah ke syurga pernah membawa title itu, tapi dia tak pernah dipandang rendah dalam masyarakat Arab ketika itu. Bahkan maruahnya sentiasa tinggi. Ketika dia bergelar balu, dia dimuliakan bukan kerana hartanya tapi kerana akhlaknya. Ketika dia bergelar janda, dia masih dimuliakan. Sahabat-sahabat, apatah lagi ketika beliau ini menjadi isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi calon-calon wanita syurga, title apa pun yang kita pegang hari ini, minta jodoh, belum berjodoh, bukan kehendak kita, Allah yang hendak. Sudah menjadi isteri, rasa macam termenyesal, macam nak patah balik je kan sahabat? Mana boleh? Allah yang pilih kita menjadi isteri. Subhanallah. Kita ingat kita boleh bersama dengan suami kita sampai ke akhir hayat. Ingat kita yang mati dulu Ustazah, saya ni macam-macam penyakit, rupanya suami yang tinggalkan saya. Ini biasa kedengaran. 2 tahun lepas sebelum PKP, sahabat-sahabat, satu perkara yang sangat menyentuh hati saya apabila seorang lelaki bawa keluarganya untuk solat berterawih. Tadi tak puasa lagi ni, malam ni berterawih, buat malam pertama meraihkan Ramadan dengan tarawih. Dia sihat walafiat Ustazah. Cukup dapat 8 rakaat di surau, angkat tangan untuk solat sunat witir, dia rebah terus meninggal dunia pada malam Ramadan yang pertama. Isterinya kata, Ustazah kalau dia tak sihat, dia tak bawa kami semua ke masjid Ustazah. Sekarang ni dia meninggal dunia, belum sempat nak berpuasa dengan kami besok. Jawapannya, Allah berkehendak demikian. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, semua kita punya jalan takdir masing-masing. Semua kita punya jalan cerita masing-masing. Bila mana kita meredai apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, maka calon-calon wanita syurga akan sentiasa berterima kasih kepada Allah apa saja yang Allah tetapkan dalam kehidupannya. Saya sebut sahabat-sahabat dirahmati Allah, apabila kita dalam keadaan berangan-angan, saya bawa ada satu buku yang saya tulis pada awal PKP bertajuk Angan-angan ke Firdausi. Memang kita selalu berangan-angan ke syurga. Kalau WhatsApp group tu kan, kawan tadika pun Ladies of Jannah, kawan sekolah rendah pun sahabat sampai syurga, kawan sekolah menengah pun til jannah, macam-macam jannah lah disebutnya. Tapi kadang-kadang dalam grup itulah kita menternak dosa. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita bercerita tentang orang tu, tentang orang ni, tapi nama grup tu jannah. Tolong merasa malu dengan Allah. Siapa sebenarnya yang nak merebut syurga Allah tu? Saya kalau tak cukup ayat Quran yang kita baca untuk mengenal syurga,
Tak cukup hadis Nabi SAW untuk mengenali syurga kepada para wanita syurga sekalian. Sebab kita gunakan logik akal dalam kehidupan kita ni. Kalau ustazah jadual ceramah di Kedah, contoh 1 hari 4 kuliah. Kalau 3 hari di sana, biasa 10 ke 12 kuliah. So bila dah petang tu kita macam dah lemau sikit kan. Ustazah akan cakap, apa khabar calon-calon wanita syurga sekalian? Wah, senyum lebar masing-masing. Sehat ustazah. Seronok kalau orang cakap calon-calon wanita syurga sekalian. Bahagia rasa. Kan tadi ustaz kita sebut, semoga sebahagian daripada kita menjadi wanita syurga, menjadi calon-calon wanita syurga. Saya dalam hati sebut, tak nak sebahagian, nak semua kami yang sekarang dipilih Allah dalam Raudatul Jannah ni, nak semua ke syurga. Kalau tak percaya, ustaz tanya seorang-seorang, Kak nanti mati nak masuk mana? Syurga lah ustaz. Kak nanti mati nak pergi mana? Syurga. Minta maaf kalau ada orang sedang bermaksiat di luar sana, seorang wanita, jelas dia sedang berdosa bermaksiat kepada Allah. Kita panggil dia, kita tanya, nanti awak kalau mati nak masuk apa? Syurga ke neraka? Dia macam calon neraka je pakaian ni. Oh contoh kan, kau jangan senang-senang cakap kat orang, kau tu tudung labuh macam tu dah confirm syurga ke? Kan, aku ni sekarang je macam ni, aku pun ada niat nak bertaubat, aku cita-cita nak masuk syurga, dia kata. Subhanallah, sahabat-sahabat. Sebab tu saya tulis angan-angan ke Firdausi tu. Jadi mokcik-mokcik di Kedah ni pernah bila petang hari saya sebut, apa khabar calon-calon jenazah? Apa khabar calon-calon jenazah? Senyap, seorang tak jawab. Bila orang kata apa khabar calon-calon syurga, calon-calon syurga, semua jawab, baik, sihat ustazah. Apa khabar calon-calon jenazah? Semua senyap, sahabat-sahabat, tak berani. Saya nak tanya, calon-calon syurga tu dah pasti ke muslimat dirahmati Allah? Tak pasti. Calon jenazah tu pasti ke? Pasti. Yang kita duk takut sangat nak jadi jenazah pasal apa? Tak ada seorang pun yang disuruh minta mati. Mengingat mati tu sunat. Minta mati tu kerana putus asanya kita dalam hidup berdosa di sisi Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, jadi bila kita mengenal hanya dengan mati baru kita boleh bertemu dengan Allah, dan Allah sahaja yang menentukan kita layak syurga atau neraka. Hanya Allah. Tak ada siapa di atas muka bumi yang boleh tuding jari atau dia perasan dirinya ahli syurga. Tak ada siapa. Tetapi bila orang kata ustazah, seronoknya jadi ustazah dari pagi sampai petang duduk dalam majlis ilmu, bercakap yang baik-baik ayat Quran. Nanti kalau tak jumpa saya dalam syurga ustazah, tolong cari dan heret tangan saya ke syurga. Saya telah naik liur, sahabat-sahabat dirahmati Allah, takut. Sebab kita pun belum tentu syurga. Kita belum tentu syurga. Kita bukan Sayyidatina Khadijah seperti yang disebut oleh lisan Nabi SAW. Tapi aku isteri, ya Allah. Bagaimana sebagai isteri ni nak mencontohi akhlak Nabi SAW yang mengajarkan para isterinya menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Taat Allah wahai para isteri. Taat Rasul wahai para isteri. Taati suamimu wahai para isteri. Selagi mana tidak ada mudarat pada tubuh, walaupun kita rasa tersakiti yang amat sangat, itu adalah jodoh yang Allah siapkan untuk kita, terbaik dah untuk memimpin kita ke syurga Allah. Tak pernah mengajar saya agama ustazah, tak pernah menjadi imam saya dalam solat ustazah, macam mana dia nak menjadi asbab saya ke syurga? Kerana suami yang begitulah kamu sering bermunajat dengan Allah untuk dikuatkan sebagai wanita yang tidak dipimpin oleh seorang suami yang membawa anda ke syurga. Terus mengurak langkah menuju syurga para wanita dengan ujian suami yang begitu. Telah dibuktikan oleh wanita yang kedua yang disebut oleh baginda Nabi SAW, itulah dia Siti Asiyah. Siapa suami Siti Asiyah? Fir'aun. Suami Siti Asiyah tu confirm neraka, tapi Asiyah mengurak langkah ke syurga Allah disebut oleh lisan Nabi SAW yang mulia. Jadi sahabat-sahabat muslimat sekalian, bukan kita seorang yang diuji dengan pasangan. Sahabat-sahabat sekalian, kalau orang mengadu pada ustazah, suami saya begitu begini ustazah, macam mana saya nak masuk syurga? Saya tak ada banyak masa seperti dulu untuk mendengar. Sebab rasanya macam sama je masalah orang perempuan. Sahabat-sahabat, daripada 20 tahun lebih dah
ini mengadu suami begitu. Sampai dia belum habis cerita, saya dah dapat tahu dah hujung dia macam mana. Jadi saya cantas. Satu je saya nak tanya Kak, mana baik? Suami akak ke mana jahat? Suami akak ke Fir'aun? Tak boleh sampai macam Fir'aun, Ustazah. Fir'aun tu mengaku jadi Tuhan. Fir'aun tu mengaku jadi Tuhan, dia kata. Dia tahu ni. Suami saya tak pernah lah menyebutkan tiba-tiba ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Tak pernah, takut dia Ustazah. Kena panah petis lagi. Dia tak pernah lah macam tu. Tapi teruk lah Ustazah, kalau suami akak belum level Fir'aun lagi, maknanya lebih mudah untuk akak ke syurga Allah. Sahabat, ini yang kita nak faham. Kenapa Allah kata yang diberikan bergandingan dengan kita itu adalah yang terbaik. Wallahi, tidak sedikit wanita yang bertemu dengan Ustazah, terima kasih Ustazah, disebabkan suami yang begitu saya makin rajin bertahajud malam. Lazatnya air mata jatuh di atas sejadah, kita mengetuk arasy Allah saat semua orang tak tahu derita batin kita Ustazah. Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah tuli, Allah tidak pernah buta. Saya mendapat satu demi satu ketenangan jawapan Ustazah. Walaupun tak ada orang yang datang, yang saya tumpang menangis di bahunya. Terima kasih Ustazah, pesanan tahajud setiap malam, pesanan Quran sentiasa bersama kita. Bukan hanya mengaji sahabat, tolong mengkaji. Afala yatadabbarunal Quran. Sebab bukan orang beriman namanya kalau tidak diberikan ujian. Dan ujian tu Allah berikan mengikut setiap diri kita punya kemampuan. Jadi jangan pernah mencabar Allah. Kalau aku diuji macam jiran sebelah tu, aku rasa aku mampu ya Allah, kenapa engkau uji aku sebesar ini? Kenapa ujian aku ni kau tak pindahkan kepada orang tu ya Allah? Bagilah ujian orang tu bagi ke aku. Kita jangan mengajar Allah sahabat. Beriman kepada qada dan qadar itu satu-satunya jalan yang memudahkan kita ke syurga Allah. Maka please, terima dulu kita akan tewas. Kita memilih berperang dengan takdir. Kalau kita tidak terima apa yang Allah tetapkan dalam diri kita, maka orang yang berperang dengan takdir sebenarnya dia sedang berperang dengan Allah. Yang kalah bila berperang dengan Allah pastilah seorang hamba, kerana Allah pemilik pada segala-galanya. Sahabat, kita dah sebutkan Khadijah, kita dah sebutkan Asiyah. Saya nak sebut seorang lagi yang lisan Nabi SAW yang mulia, sebutkan tentang Fatimah, puteri kesayangannya Fatimah Az-Zahra. Siapakah beliau ini? Menjadi perhatian seluruh lelaki-lelaki Madinah untuk mengahwini puteri kesayangan Rasulullah SAW. Tapi lelaki bagaimana yang menjadi pilihan Rasulullah? Sayyidina Ali, yang bukan lelaki kaya raya, tetapi Nabi percaya dengan agamanya Sayyidina Ali boleh membawa Fatimah Az-Zahra masuk ke dalam syurga Allah. Nah, ternyata bukan kayanya Sayyidina Ali, tetapi kerana akhlak, ketinggian budi pekerti Sayyidina Ali yang sanggup hidup dengan Fatimah. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, seorang lelaki yang diberi peluang oleh Allah masa zaman kanak-kanaknya duduk serumah dengan Rasulullah. Jadi akhlaknya hampir mirip dengan Rasulullah. Jadi kalau kita sebut di mana kegagalan kita sebenarnya, kerana kita tidak meniru akhlaknya baginda Nabi SAW. Sahabat-sahabat yang terakhir, cerita tentang Maryam. Siapa Maryam? Sayyidatina Maryam adalah ibu kepada insan mulia Nabi Isa alaihissalam. Satu-satunya manusia yang lahirkan zuriat tanpa suami. Hari ini kalau hospital Pusrawi, seorang wanita bersalin, tiba-tiba kita tengok tak ada lelaki di sisi dia. Apa jawapan misi-misi dengan doktor? Saya adalah Maryam di tahun 2023. Tak payah tanya di mana suami saya. Kan dia iktiraf pula oleh hospital Pusrawi. Kompom tutup terus sahabat-sahabat dalam hati Allah. Sebab takkan mungkin ada Maryam yang kedua. Takkan mungkin. Ini Allah tunjukkan kuasanya kepada kita. Wahai wanita, kalau anda melalui hidup ini penuh dengan fitnah. Saya tak buat Ustazah, tapi orang kata saya macam ni, orang kata saya macam ni. Apa yang kamu lalui jauh lebih ringan daripada apa yang Maryam lalui. Seorang wanita yang daripada kecil lahirnya diletakkan di dalam mihrab,
hanya beribadah kepada Allah, tak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki, hanya tunduk patuh kepada Tuhannya. Masya Allah. Didatangkan satu suara yang mengatakan dia sedang mengandungkan seorang bayi. Mana mungkin, sedangkan aku tak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki. Maryam mengasingkan dirinya bukan kerana takut dirinya ditohmah, difitnah, tetapi Maryam mengasingkan dirinya kerana takut agama ini difitnah. Maksud sahabat-sahabat, jangan pernah takut kalau terkadang kita ini dicakap-cakap oleh orang, difitnah tohmah oleh orang tentang diri kita. Tapi jangan pernah izinkan agama Allah, tentang Rasulullah dipijak-pijak oleh musuh-musuh Islam. Dipijak-pijak oleh orang Islam tetapi yang tidak mau beriman kepada Tuhannya, tak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk kita difitnah tohmah biasa saja. Kenapa ada orang tak suka dengan saya, Ustazah? Jawapannya, Rasulullah yang maksum penuh sempurna pun ada yang tak suka. Ini kan lagi kita. Hatta Allah, pemilik segala yang maha sempurna, pun ada orang yang menempelak, melawan Allah, tak suka dengan takdirnya Allah. Siapa kita untuk bebas daripada segala tohmah dan fitnah? Sahabat-sahabat, perangi diri kita sendiri, nafsu yang meraja di dalam hati kita, seperti Maryam yang kekal insya-Allah mencari redanya Allah. Sahabat-sahabat, sampai bagaimana Allah membela Maryam ini, bayi mungil yang sangat kecil boleh berbicara di hadapan mana-mana manusia ketika itu. Ya Rabb, sampai begini pembelaan Allah kepada orang yang difitnah, ditohmah. Jangan pernah takut. Allah adalah pembela kepada wakil-wakil yang dihantarkan untuk kita, sahabat-sahabat, menjadi calon-calon wanita syurga. Subhanallah. Hari ini kita bicara tentang 4 wanita syurga yang boleh menjadi contoh lisan Nabi SAW yang mulia sebutkan. Jadi Ustazah selalu kata, buku angan-angan ke Firdaus yang saya tulis tu hanya bercerita tentang seorang ibu, seorang anak, seorang jiran yang kita lalui saban hari. Simple. Orang baca, sahabat-sahabat dirahmati Allah, mereka respon dengan saya apa? Ustazah, rupa-rupanya nak masuk syurga ni bukan susah mana kan Ustazah? Sebagai isteri layak ke syurga, sebagai ibu layak ke syurga, tapi kita ni tak mampu menahan cabaran dan dugaan. Sahih? Sebab tu Quran kita dah bahas, hadis kita dah bicara, pesanan ulama sudah. Ustazah suka untuk memberi satu oleh-oleh kepada kaki tangan Pusrawi, semua yang mendengar pada hari ini. Satu nasyid yang daripada zaman sekolah dulu, sahabat, betul-betul menjentik hati saya. Ada seminar wanita syurga di Masjid Wilayah baru-baru ini. Satu, kemudian bersama Festival Sunnah di Kedah. Masa tu Nilofa duduk sebelah saya. Jadi orang tanya, Ustazah, macam mana Ustazah ni? Dah lah kaya, cantik, berjaya. Macam mana ya Ustazah dia boleh jadi macam tu? Dia boleh tinggalkan produk juta-juta yang dia jadi duta dulu, semata-mata untuk menjadi isteri salehah kepada suaminya. Itulah yang Ustazah duduk sebelah dia, Ustazah belajar. Lopa, macam mana kau untuk tahan diri kau ni? Kan sahabat? Kan kena kecam, macam-macam kecam. Sekali sentap Ustazah dengar jawapan dia. Ustazah, kalau orang cakap apa-apa tu tak payah dengar. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Orang boleh cakap macam-macam loh Ustazah. Kita tahu diri kita siapa. Allah ya karim. Aku Ustazah ke engkau Ustazah? Faham tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? So sekarang ni di dataran Masjidil Haram, beliau membacakan fadail a'mal kepada pengikutnya. InsyaAllah nak jadi Ustazah ni sahabat-sahabat, bukan dia tahu tauliah kemampuan kita, tapi kita semua adalah Ustazah di dalam rumah. Okay? Jadi mana suami-suami yang mendengar ni, alah Ustazah, orang perempuan ni pokpek, majlis ilmu sana sini buat ni tidak pun. Sabar, tak lama lagi dia buat lah tu. Kan sahabat-sahabat, saya pergi lead umrah, ada seorang ustaz yang berceramah hebat. Saya bagi tausiah dulu di dataran Masjid Nabawi. Cakap. Lepas tu saya pass mic. Ustaz, kami nak dengar pula tausiah ustaz. Lepas tu dia kata dengan ini, para dhuyufur rahman, apa yang Ustazah Zai cakap tadi tu semua betul. Maka ikut je lah, insya-Allah mudah ke syurga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya senang ni orang lelaki ceramah.
Saya memang macam tu Ustazah. Kalau nak hantar anak pergi sekolah, mak dia daripada keluar rumah, ingat nanti mak pesan apa, bla bla bla. Anak nak turun, saya cakap, apa yang mak kau cakap tu semua betul. Dengar yang elok. Jadi semua kita adalah ustazah. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah, layak untuk ke syurga Allah. Semua dah ada, dah input di sini. Tapi kita tahu, cuma kita tak mahu untuk berbuat. Jadi sahabat-sahabat, jalan syurga tu mudah. Untuk jadi wanita syurga tu sangat sukar. Tetapi bila kita kata kita lah wanita syurga, cuba dengar bait ini. Apa modal dan maharnya? Malamnya bagai rahib merintis sayu, dihiris dosa air mata. Siangnya bagaikan singa dirimba, memerah keringat mencurah tenaga. Guru saya dulu nyanyikan lagu ni. Dia kata para alim ulama yang rindukan syurga Allah Subhanahu wa taala, dia kurangkan tidur di malam hari walaupun hanya untuk tahajud 2 rakaat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, dan siangnya dia memerah keringat. Warga Pusrawi, anda penat sebagai kaki tangan yang khidmat kepada ummah, penat. Tolong keluar rumah niatkan ini sebagai ibadah. Setiap kali kita khidmat orang-orang yang sakit, sapa dengan penuh kemuliaan dan senyuman, kerana mereka tak pernah minta sakit, tapi Allah yang beri mereka sakit. Tolong bisik kepada mereka, lebih-lebih lagi ibu-ibu, ayah-ayah yang tangannya tak pernah berhenti dengan tasbih. Ya Allah, ibu ni nampak malam hari pun bersolat. Bila kita uruskan najis, berak kencing dia, kadang-kadang minta maaf, cik dah bersih, makcik nak solat ya. Makcik jangan lupa doakan saya. Minta doa kepada mereka yang sakit. Sebab orang yang sakit, kata Nabi SAW, orang yang diangkat doanya, orang yang digugurkan dosanya. Saya duduk hospital, sahabat, saya kagum. Bila Ustazah boleh duduk sekejap, dia tahu lah Ustazah sebab anak murid duduk datang. Kan duduk tepi, Ustazah duduk sekejap, saya nak kemas katil. Saya senyum pandang dia. Kenapa Ustazah tengok? Saya kata, ya Allah, syurgalah tempat kamu. Ustazah nak tanya, kalau kat rumah kemas cadar macam ni, senyum tak? Lah Ustazah ni soalan pun, dia kata kan. Sebab mereka tukar cadar pesakit, tak pernah tengok tak senyum. Senyum, syurga tempat mereka, Masya Allah. Tolong jangan harapkan gaji hujung bulan saja sahabat-sahabat. Anda insan yang dipilih Allah, datang kerja semua pahala. Niatkan semua pahala. Ya Allah, aku tak dapat hidupkan malam macam orang lain. Aku tak dapat baca Quran sampai khatam bulan Ramadan macam orang lain. Tapi aku dipilih untuk khidmat ni, ya Allah. Niatkan berganda pahala anda dalam Ramadan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya cemburu. Tapi saya tak boleh jadi misi, saya tak boleh jadi doktor. Saya cemburu. Semua ni boleh jadi lubuk pahala. Tapi ikhlaskan hati. Dan bila balik ke rumah, contoh kita tukar cadar tadi, kenapa kita nak marah-marah? Kenapa kita rasa tak ikhlas? Sedangkan itu pun memang kerja kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan? Jadi yang kat tempat kerja tadi 2 hari sekali, sehari sekali. Kat rumah tu 2 minggu sekali, mungkin sebulan sekali. Itu juga mudah untuk menjadi pahala bila kita tahu di mana kedudukan kita. Jadi siang hari kita memerah keringat, sahabat-sahabat, berjuang memang pahit, kerana syurga itu manis. Bukan sedikit mahar yang perlu dibayar, bukan sedikit pedih yang ditagih. Memang hidup ni berjuang itu pahit, kerana syurga itu manis. Sahabat, tolong latih diri kita, wahai calon-calon syurga sekalian. Bila diuji dengan pahit, perit dan sakit, ya Allah, andai ini boleh membuka seluas-luasnya pintu syurgamu untuk aku, maka kuatkan aku, ya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Minta aku lemah, kau kuat ya Allah. Bantu aku ya Allah. Ya, jadi di penghujung ini, sahabat-sahabat muslimat, wanita calon-calon syurga khususnya, kita tak layak nak menyebut syurga
kalau kita tak balik kepada Allah. Orang beriman bergetar hatinya bila disebutkan nama Allah. Jom kita ulang sebut beberapa kali. Dalam Raudatul Jannah ini kita niat di dalam hati apa saja yang kita mahu menjelang Ramadan ini khususnya. Allah bagi sihat, Allah bagi kuat, kekal bermanfaat sebagai warga Pusrawi khususnya insya-Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah dan dimuliakan Allah. Ini juga bicara saya kepada staf hospital Sultanah Aminah. Waktu pertama dibuka selepas Covid, penceramah boleh masuk ke dalam di Johor. Saya diperkenalkan ini hospital sibuk antarabangsa Ustazah. Saya pun percaya. Rupanya HSA itu hospital Sultanah Aminah. Rupanya sibuk antarabangsa tu masa Covid, kan? Orang yang dihantar ke situ Ustazah, kami punya staff nurse dah sampai sakit mental. Balik ke rumah, baju masuk dalam sinki, pinggan mangkuk masuk dekat dalam washing machine. Kenapa jadi macam tu Kak? Depa sampai ada yang sampai kat rumah, suami baling baju, pergi tidur kat hospital, tak payah balik terus. Mereka bukan nak tak balik dari hospital Ustazah, tapi kami tak boleh balik. Kesiannya Ustazah, ramai yang resign masa Covid. Sedih Ustazah. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, satu kalimah yang paling saya pujuk mereka, anda berhak untuk disyurgakan dengan Allah. Dengan apa yang telah Allah takdirkan, dipilih oleh Allah berada dalam situasi sukar ini. Doktor menangis, misi menangis. Terima kasih Ustazah, perkataan Ustazah tu kami ni layak syurga. Sudah cukup menghilangkan penat kami semasa Covid. Saya kata Allah yang pilih bahasa itu keluar di lisan saya. Jadi sahabat-sahabat muslimat, tolong kita sebut nama Allah merayu, merintih. Okay, dengan getaran hati, sebab Quran kata orang beriman apabila disebutkan nama Allah maka bergetarlah hatinya. Allah, 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 ya Allah, 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 ya 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 Allah. Selamat Hari Wanita. Saat semua orang tinggalkan kita, Allah tak pernah tinggalkan kita. Seru, buktikan dengan amal. Kita cintakan Allah, tak boleh hanya lafaz, kena buktikan dengan amal soleh kita. Kita rindukan kehidupan di syurga, modalnya dan maharnya adalah berpenat-penat di dunia. Semoga kita dipilih Allah Subhanahu Wa Taala sebagai calon-calon wanita syurga. InsyaAllah sahabat-sahabat, kita bertemu dalam Raudatul Jannah di sini. Allah jumpakan kita di sana, di dalam jannah yang sebenar. Saya mohon ampun maaf atas segala khilaf. Didoakan kebaikan di dunia wal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Zainah atas ceramah yang disampaikan sebentar tadi. Semoga sama-sama kita dapat mengambil istifadah dan manfaat daripada ceramah yang disampaikan, dan juga sama-sama kita mohon kepada Allah SWT golongkan kita daripada ahli syurga. Semoga menjadi bidadari-bidadari syurga. Dan juga kalau lelaki ahli syurga lah, bidadara tak ada kan? Semoga menjadi sama-sama kita doakan supaya kita menjadi ahli syurga insya-Allah. Amin, amin, amin ya Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, majlis diteruskan lagi dengan upacara penyampaian curahan